Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada pendengar sekalian. Berjumpa lagi kita di ruangan Encik Daus, himpunan kisah seram. Kisah seram yang saya nak ceritakan pada kali ini merupakan sebuah kisah seram pendek untuk para pendengar semua berfikir apa tindakan yang perlu dilakukan selepas kita mengalami sendiri pengalaman tersebut. Pengalaman pertama yang saya nak kongsikan dan saya nak persoalkan apakah tindakan yang tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian akan lakukan jika tuan-tuan dan puan-puan berada di situasi di tempat saya pada ketika itu. Pengalaman pertama, ketika saya pulang daripada membeli belah di sebuah pasaraya, saya masuk saja kereta. Masa nak undur kereta, saya terpandang di cermin sisi ada perempuan rambut panjang tengah goyang-goyangkan kepala di belakang kereta. Tiada langsung nampak umpama macam perempuan tu hantu ke jin ke, tetapi dia nampak memang seorang perempuan biasa, memakai pakaian biasa. Pada waktu itu saya melihat di cermin sisi. Saya pun menoleh ke belakang, mengeluarkan kepala saya di cermin. Saya toleh ke belakang. Perempuan itu dah hilang. Saya pun toleh ke depan. Sambil reverse tu saya melihat di cermin belakang. Saya terpandang perempuan yang goyang-goyangkan kepala tadi tu telah pun berada di seat belakang kereta saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan pada ketika itu? Okey, kisah kedua. Sewaktu saya pulang daripada memancing di kawasan pedalaman di negeri Pahang. Waktu tu waktu malam, jalan sunyi sangat-sangat. Saya perasan ada kereta di hadapan. Saya pun follow kereta tu perlahan-lahan sampai berada betul-betul di belakang kereta tu. Saya tengok lampu dalam kereta tu macam terpasang. Pemandu dan orang yang ada di sebelah melambai-lambai tangan dekat saya. Saya pecut dan memotong kereta tersebut. Saya pun bawa kereta dalam keadaan yang sangat laju, dan saya nampak ada sebuah lagi kereta di hadapan. Saya cuba memotong kereta tersebut, dan ketika saya memotong kereta tersebut, saya lihat dalam kereta gelap, tak nampak apa. Saya alih je pandangan dan tertengok cermin pandang belakang. Rupa-rupanya orang yang tersenyum dan melambai-lambai tangan kepada saya ketika saya melintas kereta, memotong kereta yang pertama tadi, ada di belakang, di seat belakang kereta saya, sambil tersenyum melihat saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berada dalam situasi saya ketika itu, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat? Kisah seterusnya, ketika saya berada di Kuantan, saya check in hotel. Bilik cantik, katil king size, cukup mewah. Pukul 3 pagi saya terjaga sebab saya terdengar suara orang perempuan sedang bergurindam, macam menyanyikan sebuah lagu lama dari arah bilik air saya. Disebabkan bilik air saya dinding kaca, saya jelaslah nampak ada sosok berambut panjang sedang berdiri dalam tu sambil melihat saya. Saya tarik selimut, menutup muka dan menggigil ketakutan. Nyanyian perempuan tu, suara perempuan tu tiba-tiba terhenti, dan tiba-tiba terdengar suara ketawa kecil sambil berkata, "Saya kat sebelah awak sekarang ni."
Apa yang tuan-tuan dan puan-puan hendak lakukan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada di situasi saya pada ketika itu? Pengalaman yang seterusnya berlaku di rumah saya sendiri. Setiap kali saya nak solat di dalam bilik, saya terasa macam ada sesuatu sedang mematikan. Ketika saya di tahiyat akhir dan memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika hendak pusing ke kiri, saya dah nampak ada wajah makhluk yang sedang mematikan saya, betul-betul di hadapan muka saya. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak lakukan kalau tuan-tuan dan puan-puan berada dalam situasi saya ketika itu? Okey, cukup dah dahulu. Nanti kita akan sambung lagi pada video yang akan datang. Kisah yang saya ceritakan tadi semuanya adalah kisah terjadi pada diri saya. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan untuk penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Salam seram dari saya, Encik Daus.